Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan perlunya memastikan para alumni PKBN sentiasa terlibat dengan khidmat bakti terhadap masyarakat dan turun ke gelanggang bila-bila masa selaku kewajipan. Ini kerana tegas Baginda, matlamat latihan bukan hanya setakat membangun belia tetapi belia yang dibangun itu adalah juga wira yang sanggup turun ke gelanggang bersama masyarakat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian pada upacara perbarisan tamat latihan Program Hikmat Bakti Negara PKBN pengambilan ke-9 yang diadakan pagi tadi di kem latihan PKBN Batu Apoi, daerah Temburong. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengambil maklum setakat ini lebih 65% lepasan PKBN telah berjaya mendapat pekerjaan atau melanjutkan pelajaran. Titah Baginda ini menunjukkan PKBN adalah mampu untuk mencorakkan para belia menjadi model insan yang berguna malah berkualiti. Namun usaha masih saja perlu ditingkatkan bagi para lepasan membuktikan kebolehan mereka selepas latihan. Kebolehan itu meliputi cekap melaksanakan pekerjaan dan berjaya di bidang pengajian. Sehubungan ini, beta melihat jawatan kuasa lembaga dan jawatan kuasa kerja khidmat bakti negara sewajarnya patut turut memastikan yang para alumni PKBN sentiasa terlibat dengan khidmat bakti terhadap masyarakat. Kerana matlamat latihan bukan hanya setakat membangun belia, tetapi belia yang dibangun itu adalah juga wira yang sanggup turun ke gelanggang bersama masyarakat. Turun ke gelanggang ini bukanlah menunggu musim, tetapi bila-bila masa saja selaku kewajipan. Sifat masyarakat adalah suka kepada perubahan di mana para belia merupakan ejen pada perubahan itu. Oleh itu, para belia perlulah menyadari perkara ini. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia melahirkan harapan agar PKBN mampu membangun sebuah masyarakat belia yang progresif untuk menyumbang kepada pertumbuhan dan pembangunan sosio-ekonomi negara dan memperkukuh ketahanan nasional. 10 tahun melangkah sejak projek rintis pertama PKBN sudah pun boleh dianggap matang untuk membangun sebuah masyarakat belia yang progresif, yang mampu untuk menyumbang kepada pertumbuhan dan pembangunan sosio-ekonomi negara serta membantu memperkukuh ketahanan nasional selaras dengan matlamatnya. Kita berharap ini bukanlah igawan, tetapi satu perkara yang boleh menjadi kenyataan dengan syarat para belia tidaklah boleh patah semangat untuk meraih kecemerlangan. Penubuhan program Hikmat Bakti Negara PKBN memfokuskan kepada pembinaan jati diri ke arah ketahanan dan kekuatan mental, fizikal dan kerohanian para belia mengikut lunas-lunas budaya, kenegaraan dan agama. Sejak penubuhannya 10 tahun lalu, PKBN telah berjaya melahirkan 2,930 alumni. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke upacara perbarisan tamat latihan PKBN pengambilan ke-9 di kem latihan PKBN Batu Apoi, daerah Temburong. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan, Pimpihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Datuk Paduka Sri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei, Major Jeneral Pengiran Datuk Paduka Sri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan,
dan Kolonel Bersara Pengiran Haji Zulkifli bin Pengiran Haji Ismail, Pengarah Bahagian Khidmat Bakti Negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan memeriksa perbarisan tamat latihan PKBN pengambilan ke-9 terdiri daripada 237 pelatih lelaki dan 156 pelatih perempuan. Sesungguhnya keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia menunjukkan bukti keprihatinan baginda terhadap perkembangan belia di negara ini, terutama kepada para pelatih yang menamatkan latihan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan menyaksikan perbarisan berjalan lalu dalam gerak perlahan dan cepat. Sepanjang latihan dari 1 Disember 2019, para pelatih dibimbing oleh 150 orang penyelia, jurulatih, pegawai perubatan serta pengendali dari pelbagai organisasi bagi membentuk belia yang berdisiplin dan bersiap siaga ke arah perubahan. Dalam program kali ini, 6 orang pelatih terpilih untuk menerima anugerah pelatih terbaik. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan untuk mengurniakan anugerah kepada para penerima. Pelatih lelaki terbaik kawat dianugerahkan kepada pelatih Amirul Afizan bin Moksin, manakala pelatih perempuan terbaik kawat dianugerahkan kepada pelatih Nur Munawarah binti Haji Ismail. Anugerah Kawat Wanita Terbaik. Anugerah latihan jasmani lelaki terbaik diberikan kepada pelatih Kashful Ashmawi bin Haji Khairul Arifin, manakala pelatih Nur Herna Syafiqah binti Abdullah Herman menerima anugerah latihan jasmani perempuan terbaik. Pelatih Muhammad Wafi Mustaqim bin Bahrain dan pelatih Nurul Maziah binti Abdullah Kamarul Sarip masing-masing menerima anugerah pelatih lelaki dan perempuan terbaik keseluruhan. Doa selamat dibacakan oleh Awang Muhammad Khairul Azmi bin Haji Munir, Pegawai Ugama PKBN. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Walaupun jika kita nafsu
Dari Padang Kawat ke Bawah Duli Mahamulia berkenan berangkat ke ruang legar Blok 1 kem latihan PKBN bagi menyaksikan pameran dari Jawatankuasa Persatuan Alumni PKBN dan Program Peladang Muda Pusat Pembangunan Belia. Ke Bawah Duli Mahamulia mula-mula berkenan berangkat melihat secara lebih dekat pameran Jawatankuasa Persatuan Alumni PKBN. Pameran dibahagikan kepada 4 kluster berbeza iaitu kenegaraan, keagamaan, kemasyarakatan dan kesukanan. Ahli-ahli alumni PKBN sebahagian besarnya ada yang sudah mendapat pekerjaan atau melanjutkan pelajaran dan sebahagiannya lagi masih mencari pekerjaan. Pameran juga mengetengahkan aktiviti pertanian oleh Program Peladang Muda Pusat Pembangunan Belia. Dengan latihan dan program-program pembinaan jati diri yang diterapkan dalam diri para pelatih, PKBN mampu membentuk para belia menjadi modal insan yang berkualiti. Ke Bawah Duli Mahamulia berkenan menandatangani lembaran kenangan. Pengambilan ke-9 ini merupakan pengambilan pelatih yang terbesar dalam sejarah PKBN. Sepanjang penubuhannya, program tersebut telah berjaya melahirkan para belia yang berpendidikan, berdedikasi dan berjaya. Antara pencapaian terbaru PKBN terdapat penambahan kurikulum baru dalam komponen latihan. Keberangkatan ke Bawah Duli Mahamulia ini setentunya dapat menyuntik semangat para pelatih untuk terus aktif memainkan peranan sebagai belia yang berdikari, berdisiplin, berwawasan, berhemah, bertakwa dan syumul. Apa yang diharapkan, para pelatih akan mengaplikasikan apa yang dipelajari sepanjang program agar dapat menabur bakti kepada negara, bangsa dan agama selaras dengan hasrat penubuhan PKBN. Jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini meningkat kepada 25 orang. Nantikan laporannya selepas petikan titah ini. Empat belas lagi kes baru telah disahkan dijangkiti COVID-19. Ia membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 25 orang setakat ini. Kita ikuti sidang media bersama Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dan Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama lewat petang tadi. Berikutan pengesahan 11 kes jangkitan COVID-19 semalam, Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai perkembangan terkini jangkitan tersebut. Pada hari ini, sebanyak 14 lagi kes baru telah disahkan dijangkiti COVID-19 yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 25 orang.
13 orang daripada kes-kes baru ini telah didapati mempunyai kaitan dengan perkumpulan keagamaan ataupun tabligh di Kuala Lumpur, Malaysia. Kes 12 ialah seorang lelaki tempatan berumur 53 tahun yang telah menyertai kumpulan keagamaan tabligh di Kuala Lumpur, Malaysia. Beliau telah pulang dari Kuala Lumpur menaiki penerbangan Air Asia AK5644 pada 4 hari bulan Mac 2020 ke Miri, Sarawak. Beliau kemudian berkongsi keenderaan bersama kes 7, kes 8 dan kes 21 untuk pulang ke negara Brunei Darussalam. Beliau telah mengalami demam panas bermula pada 6 hari bulan Mac 2020. Kes ke-13 ialah seorang lelaki tempatan berumur 45 tahun yang juga telah menyertai perkumpulan keagamaan tabligh di Kuala Lumpur. Beliau telah pulang ke tanah air pada 3 hari bulan Mac 2020 dengan menaiki pesawat Air Asia AK278 ke Bandar Seri Begawan dengan tempat duduk 19A dan mula menunjukkan tanda-tanda jangkitan pening dan batuk pada 4 hari bulan Mac 2020. Kes 14 ialah isteri kepada kes 13 dan tidak mempunyai sejarah perjalanan ke Kuala Lumpur. Beliau tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Kes 15 ialah seorang lelaki tempatan berumur 33 tahun yang juga telah menyertai perkumpulan keagamaan di Kuala Lumpur. Beliau telah pulang ke tanah air pada 3 hari bulan Mac dengan menaiki pesawat Air Asia AK278 ke Bandar Seri Begawan dan tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Kes 16 ialah seorang lelaki tempatan berumur 63 tahun yang juga telah menyertai perkumpulan keagamaan di Malaysia. Beliau telah pulang ke tanah air pada 5 hari bulan Mac dengan menaiki penerbangan Royal Brunei BI 872 ke Bandar Seri Begawan dan tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Kes 17 ialah seorang lelaki tempatan berumur 33 tahun yang juga telah menyertai perkumpulan keagamaan tersebut. Beliau telah pulang ke tanah air pada 3 hari bulan Mac dengan menaiki penerbangan Royal Brunei BI 874 ke Bandar Seri Begawan dan beliau juga tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Kes 18 berumur 30 tahun ialah isteri kepada kes 8 dan tidak mempunyai sejarah perjalanan ke Kuala Lumpur. Beliau mempunyai tanda-tanda jangkitan yang ringan seperti batuk dan selsema. Kes 19 ialah seorang lelaki tempatan berumur 34 tahun yang mempunyai sejarah perjalanan ke Kuala Lumpur di mana beliau telah ditugaskan sebagai pemandu keenderaan bagi jemaah-jemaah tabligh dan tidak menyertai perkumpulan keagamaan tersebut. Beliau telah pulang ke tanah air pada 3 hari bulan Mac dengan menaiki penerbangan Royal Brunei BI 874 ke Bandar Seri Begawan dan beliau juga tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Kes 20 ialah seorang lelaki tempatan berumur 64 tahun yang juga telah menyertai perkumpulan keagamaan tersebut. Beliau telah pergi ke Kuala Lumpur pada 27 Februari dan pulang ke tanah air pada 29 Februari dengan menaiki pesawat Air Asia AK278 ke Bandar Seri Begawan. Beliau telah mula mengalami batuk dan selsema pada 9 hari bulan Mac 2020. Kes 21 ialah seorang lelaki tempatan berumur 35 tahun yang juga telah menyertai perkumpulan keagamaan di Malaysia. Beliau telah pulang dari Kuala Lumpur menaiki penerbangan Air Asia AK5644 pada 4 hari bulan Mac 2020 ke Miri, Sarawak. Beliau kemudian berkongsi keenderaan bersama-sama kes 7, kes 8 dan kes 12 untuk pulang ke negara Brunei Darussalam. Beliau tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Kes 22 ialah seorang lelaki tempatan berumur 31 tahun yang merupakan rakan sekerja kepada kes 3. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke Kuala Lumpur dan tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Beliau telah menjalani ujian makmal sebagai sebahagian daripada langkah-langkah penyiasatan kontak bagi kes ketiga. Kes 23 ialah seorang lelaki tempatan berumur 63 tahun yang telah menyertai perkumpulan keagamaan di Kuala Lumpur.
beliau tidak menunjukkan tanda-tanda jangkitan. Kes 24 ialah seorang lelaki tempatan berumur 30 tahun yang juga telah menyertai perkumpulan keagamaan di Kuala Lumpur. Beliau juga tidak menunjukkan tanda-tanda jangkitan. Dalam pada itu, kes 25 ialah seorang lelaki tempatan berumur 64 tahun yang mempunyai sejarah perjalanan ke Kuala Lumpur dan Cambodia, tetapi tidak ada kaitan dengan perkumpulan keagamaan yang diadakan di Masjid Jamik Seri Petaling, Kuala Lumpur. Beliau telah pulang ke tanah air pada 4 hari bulan Mac 2020 dan mula merasa demam pada 8 hari bulan Mac 2020. Penyiasatan kontak bagi setiap kes yang baru yang disahkan pada hari ini sedang giat dijalankan, di mana kontak terdekat bagi setiap kes termasuk ahli keluarga, rakan sekerja atau sesiapa yang ada hubungan dengan kes akan dihubungi dan dinilai dari segi risiko jangkitan. Jika kontak-kontak ini didapati terdedah pada kes yang telah disahkan, mereka akan diarahkan untuk menjalani ujian makmal COVID-19 dan dikuarantin. Sementara itu, Kementerian Kesihatan ingin mengemaskinikan jumlah warga tempatan yang telah menyertai perkumpulan keagamaan tabligh di Masjid Jamik Seri Petaling, Kuala Lumpur pada baru-baru ini, iaitu pada 28 hari bulan Februari sehingga 3 hari bulan Mac. Selepas penyiasatan terperinci yang dilakukan setakat ini, seramai 81 orang warga tempatan telah dikenal pasti menghadiri perkumpulan tersebut, di mana 70 orang daripadanya telah kembali ke tanah air. 66 orang dari mereka telah menjalani ujian makmal bagi COVID-19 dan usaha sedang giat dilakukan untuk mengesan 4 orang lagi jemaah. Daripada 66 orang yang telah menjalani ujian makmal, 16 orang telah didapati positif bagi COVID-19. 25 orang telah didapati negatif, manakala 25 lagi masih menantikan keputusan ujian. Dalam pada itu, terdapat 11 warga tempatan yang masih berada di luar negara, termasuk 3 orang yang sedang menuntut di Malaysia. Kementerian Kesihatan menasihatkan supaya mereka menjalani ujian makmal COVID-19 di mana saja mereka berada dengan secepat mungkin. Kementerian Kesihatan juga ingin maklumkan kepada orang ramai bahawa semua kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan adalah berada di dalam keadaan yang baik dan stabil dan tidak menghidap lagi demam penas dan tidak memerlukan bantuan pernafasan. Dalam pada itu, sebagaimana kenyataan media yang telah dikeluarkan pada 9 hari bulan Mac 2020, Kementerian Kesihatan telah menghantar sampel-sampel dari 5 kes pertama untuk ujian pengesahan lanjut ke WHO Reference Laboratory di Singapura menurut garis panduan daripada WHO. Hasil ujian-ujian tersebut mengesahkan kelima-lima kes berkenaan adalah positif bagi COVID-19. Dengan keputusan tersebut, negara Brunei Darussalam dibolehkan menjalankan ujian makmal bagi COVID-19 di dalam negara sahaja. Untuk makluman orang ramai, pindahan telah diperkenankan kepada Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 serta peraturan-peraturannya, iaitu Infectious Disease Amendment of Schedule Notification 2020 dan Infectious Disease Quarantine Amendment Regulation 2020. Menurut akta tersebut, sesiapa yang disyaki menjadi kes pembawa atau kontak penyakit berjangkit boleh dikehendaki untuk menjalani pemeriksaan kesihatan ataupun medical examination ataupun rawatan perubatan sama ada di hospital atau mana tempat yang ditentukan oleh Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan. Kegagalan untuk mematuhi keperluan ini adalah menjadi kesalahan di bawah akta yang disebutkan di atas. Dan seterusnya, orang berkenaan boleh diperintahkan untuk dipindahkan ke hospital atau satu tempat yang lain di mana boleh ditahan dan jika perlu isolated ataupun terpencil sehingga pemeriksaan atau rawatan dilakukan. Tambahan lagi, sesiapa yang menghalang atau membantu menghalang pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tanggungjawab di bawah akta yang tersebut di atas atau peraturan-peraturan di bawahnya atau memberikan maklumat palsu atau mengelirukan jika dikehendaki memberikan maklumat atau dokumen adalah menjadi kesalahan di bawah akta yang tersebut di atas.
Sehubungan dengan itu, jika sabit kesalahan, boleh membawa denda sehingga 10,000 Brunei dengan penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan pertama. Bagi kesalahan kedua atau seterusnya, jika sabit kesalahan boleh membawa denda sehingga 20,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai boleh melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 pada bila-bila masa. Sementara itu, Menteri Hal Ehwal Agama menjelaskan dua perkara iaitu sembahyang fardu Jumaat dan perhimpunan ramai. Kita ikuti penjelasannya. Kementerian Agama cuma ingin memberikan penjelasan berhubung dengan dua perkara yang beredar di kalangan orang ramai pada masa ini, iaitu adakah sembahyang Jumaat boleh ditiadakan, sembahyang Jumaat besok, sembahyang Jumaat, dan hari berikut Jumaat berikutnya, dan bagaimana pula perhimpunan-perhimpunan atau keraian ramai di tempat-tempat awam seperti majlis perkahwinan atau acara-acara kebudayaan atau acara hiburan yang lain di tempat awam. Jadi dua perkara ini Kementerian Halil Agama sukacita memberikan penjelasan sebagai panduan dan nasihat. Jadi pandangan agama dalam perkara sembahyang Jumaat adalah seperti berikut. Saya bacakan. Sembahyang Jumaat adalah fardu ain hukumnya, kita ni tahu tu. Ia wajib ditunaikan kecuali ada sebab-sebab atau yang dinamakan dalam istilah agama uzur syar'i. Yang orang reasonable yang sebab-sebab tertentu. Uzur syar'i itu adalah satu perkara yang boleh dijadikan alasan membolehkan seseorang itu meninggalkan sembahyang Jumaat. Yang antaranya buat sementara ini dalam kes sekarang ini ialah apabila seseorang itu boleh memudaratkan dirinya dan orang lain melalui misalnya ia sudah dikenal pasti sebagai ada simptom, tentulah ia dalam kawalan hospital maka dengan sendirinya ia tidak wajib ke masjid. Dia akan dapat meminta-mintanya, beri saya keluar untuk saya akan sembahyang Jumaat. Artinya dia wajib lagi itu. Dan begitu juga orang yang tidak ada simptom tetapi ada demam-demam, ada batuk, selisma, running nose dan sebagainya, tapi belum lagi dikategorikan ada simptom atau ada apa. Jadi orang yang sedemikian itu bolehlah menjadikan sebagai alasan keadaan dirinya sebagai alasan yang terpakai untuk untuk gugur kewajipan menunaikan sembahyang Jumaat. Itu jadi dua orang itu. Kemudian orang yang dalam kuarantin, isolation, demikian juga tu. Jadi mereka ini tidak dapat keluar kan tu. Jadi maka tidak dapat ke masjid. Maka ia pun terlepas juga daripada kewajipan menunaikan sembahyang Jumaat. Sekalipun cukup bilangan bersedia 40 orang atau misalnya dalam satu kumpulan. Macam seperti yang sekarang ini ada yang di kuarantin di sport kompleks, mengetahui 40 orang. Kalau habis diakan sembahyang Jumaat, tidak wajib. Pertama, kerana habis dia itu orang yang dalam kuarantin ada uzurnya. Dan yang kedua, tempatkan sembahyang itu bukan tempat sembahyang Jumaat mestilah di masjid atau di surau atau di suatu tempat yang di-assign oleh pihak berkuasa dapat menunaikan sembahyang Jumaat. Namun dia itu wajib menunaikan sembahyang zuhur, dasar dan seterusnya. Tapi Jumaat adalah wajib mereka menunaikan. Jadi itu dari segi sembahyangnya, fardu ainnya. Adapun dari segi keraian,
Pertanian ni ramai-ramai, terutama sekali cuti wisdatu awal kan, cuti panggal. Kementerian Pelajaran mengawalkan, tapi atas alasan ini. Jadi orang kan mengadakan kerajaan ramai-ramai ke apa semua sekali di tempat awam maksudnya ni, bukan di rumah-rumah private ni. Kita ni tidak menyentuh private di tempat awam seperti masjid, dewan dan sebagainya, perkahwinan, pernikahan ataupun apa jualah namanya. Jadi apa kedudukannya, mesti dia perkara macam mana ni, adakah boleh atau tidak. Dari segi agama, perkara ini melihat ia adalah mestilah dirujuk kepada pihak yang berautoriti. Yang berautoriti dalam kes sekarang ini ialah kesihatan. Jadi Kementerian Kesihatan. Hendaklah dirujuk, pihak-pihak yang berkenaan itu hendaklah merujuk kepada pihak Kementerian Kesihatan. Dan apa jua sebarang arahan, perintah daripada Kementerian Kesihatan mengenai kedudukan sama ada dia boleh meneruskan atau tidak di tempat awam ni, di tempat private, di rumahnya apa semua sekali, orang kan kahwin berapa kan tahan tu orang ini sudah majlisnya dan sebagainya. Kalaulah diperintahkan apa jua daripada Kementerian Kesihatan, maka perintah ataupun arahan Kementerian Kesihatan dari segi agama adalah wajib dipatuhi. Kerana Kementerian Kesihatan bertindak dalam kes seperti ini adalah menjalankan perintah raja. Jadi wajib mematuhi perintah Kementerian Kesihatan dalam apa hal yang berhubungan dengan kes ini, seperti wajib mentaati raja, walil amri. Itulah yang dapat dinyatakan mengenai apa yang beredar di kalangan orang ramai. Dan tambahan kepada itu, sembahyang Jumaat, langkah-langkah pentadbiranlah kementerian menasihatkan kepada imam-imam esok, mulai esoklah, akan memendekkanlah bacaan-bacaannya. Kalau biasa membaca sabihis panjang, al-ataka panjang, bolehlah membaca ayat-ayat pendek, supaya perhimpunan itu tidak lama segera bersurai. Macam waktu juga khutbah, tapi khutbah kita ini sudah pendek. Khutbah kita ini dalam 10 minit kan, dua khutbah itu. Berbanding dengan di negeri-negeri lain antara setengah jam dengan 45 minit. Tapi bagaimanapun khutbah jangan pula diayas-ayas lah. Khutbah teruskan. Jadi kalau ya ada panjang, tidak boleh diringkaskan mesti dia lah macam mana mesti kepandaian mesti dia. Dan langkah-langkah pentadbiran juga di tempat masjid itu diketahui tempat perhimpunan, maka langkah pentadbiran artinya menyediakan sanitizer di pintu-pintu masjid. Jadi sehingga hari ini dimaklumkan belum semua masjid mendapat bekalan sanitizer itu. Mesti dia menunggu sampai petang tadi. Dan mudah-mudahan dapat dilakukan. Dan masjid akan disembur. Artinya selepas perhimpunan disembur. Dibersihkanlah, dibersihkan dengan apa semburan yang mengandungi kimia ubat lah tu semua sekali. Langkah-langkah biasa memang sudah diketahui di sekolah-sekolah. Ini sudah tutup, sebelum ini pun di sekolah-sekolah mengikuti arahan-arahan daripada Kementerian Kesihatan. Dan Kementerian Agama sukacita menegaskan lagi, sehingga sekarang ini beberapa selain maklumat juga arahan-arahan bagaimana untuk memelihara, menghindarkan daripada jangkitan, daripada dijangkiti dan jangkitan, maka semua arahan-arahan tersebut atau panduan-panduan tersebut adalah wajib kita dipatuhi. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-16 Majlis Mesyuarat Negara meneruskan sidangnya di hari keempat hari ini dengan meluluskan peruntukan 3 buah kementerian bagi tahun kewangan 2020-2021. Beberapa soalan yang diberi notis juga dibangkitkan dan mendapat penjelasan dari ahli rasmi kerana jawatan. Kita bersama Norbai Zuraendi untuk laporan khas sidang Majlis Mesyuarat Negara.
Terima kasih Rofizah dan Razik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RM606,27,220 diperuntukkan bagi Kementerian Pertahanan bagi belanjawan tahun kewangan 2020-2021. Yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua menjelaskan kementeriannya akan sentiasa terus memberi tumpuan kepada 3 tonggak utama dalam menangani cabaran-cabaran keselamatan yang sering berlaku. 3 tonggak utama itu ialah keupayaan cegah rintang dan respons, diplomasi pertahanan dan pertahanan holistik. Bagi memastikan tonggak pertama iaitu keupayaan cegah rintang dan respon berfungsi dengan baik, dari segi kapasiti dan kemampuan, Kementerian Pertahanan sentiasa memberikan perhatian khusus kepada keupayaan pertahanan dan persenjataan serta latihan-latihan yang diperlukan. Tonggak kedua iaitu diplomasi pertahanan secara dua hala dan pelbagai hala akan membolehkan peranan dan pengaruh negara kita dapat diperluas di peringkat antarabangsa. Tonggak ini dicapai dengan melaksanakan jalinan hubungan pertahanan yang kuat dan mesra secara aktif bersama negara-negara sahabat ke arah memupuk kepahaman, keyakinan dan ketulusan di antara satu dengan yang lain. Tonggak ketiga iaitu pertahanan holistik, melibatkan pelaksanaan strategi dan dasar di peringkat kebangsaan melalui pendekatan whole of nation. Antara penglibatan Kementerian Pertahanan bersama agensi-agensi kerajaan yang lain adalah melalui Jawatankuasa Keselamatan Negara yang kaulah juga mempengerusikannya dan Jawatankuasa kerja di bawahnya. Kementerian Pertahanan sedang menyediakan satu kertas putih pertahanan baru atau kemas kini kepada kertas putih pertahanan terdahulu yang menggariskan prinsip dan strategi pertahanan dan Pelan Pembangunan Keupayaan Terkini ABDB. Menurut Menteri Pertahanan kedua, kertas putih pertahanan itu mustahak dalam memastikan dasar pertahanan negara dapat menangani cabaran semasa dan mendatang. Kertas putih pertahanan ini insya-Allah akan direalisasikan penerbitannya menjelang usia signifikan Angkatan Bersenjata dari Brunei yang akan menyambut Jubli Intan atau 60 tahun pada tahun hadapan dan juga bersempena dengan negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN pada tahun 2021 itu. Sejajar dengan namanya, Kertas Putih Pertahanan berfungsi meningkatkan ketulusan serta kepahaman masyarakat terhadap kepentingan pertahanan dan keselamatan negara, sekaligus mengajak masyarakat untuk terus-sama menggalas tanggungjawab mempertahankan negara daripada ancaman keselamatan. Kaulah yakin bahawa Kertas Putih Pertahanan yang giat disiapkan akan membolehkan Kementerian Pertahanan untuk menghadapi cabaran kini dan mendatang dengan lebih fokus dan mampan membangun keupayaan, kepekaran dan kewibawaan angkatan bersenjatanya. Di samping itu juga ianya dapat merangka hala tuju peranan dan sumbangan Kementerian Pertahanan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa secara lebih menyeluruh. Bagi belanjawan tahun kewangan 2020-2021, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri telah diperuntukkan sejumlah RM113,904,600. Semasa membentangkan mukadimah belanjawan tersebut, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua berkata, dengan peruntukan itu membolehkan kementerian tersebut melaksanakan tugasnya bukan sahaja dalam menegakkan dasar luar negara Brunei Darussalam tetapi juga sebagai pemudah cara dan penghubung diplomatik dan persahabatan bersama negara-negara lain serta kerjasama ekonomi, perdagangan, pelaburan, pertahanan dan pendidikan. Setakat ini, negara Brunei Darussalam telah menjalin hubungan diplomatik dengan 171 buah negara. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof juga menggariskan dasar dan prinsip negara. Bagi gaji kaki tangan perbelanjaan berulang-ulang sebanyak RM113,904,600 Brunei. Kementerian ini akan terus mengamalkan prinsip-prinsip
yang selaras dengan konsep falsafah negara Melayu Islam Beraja dengan mengamalkan berbaik-baik bersama semua negara, saling hormat menghormati, kesaksamaan semua negara iaitu equality of all nations, serta tidak campur tangan dalam hal ehwal negara-negara lain, non-interference policy. Dasar luar negara yang positif ini akan memastikan hubungan akrab dengan negara-negara lain terus terjaga dan imej baik negara Brunei Darussalam terus terpelihara. Ini dilaksanakan melalui pendekatan secara dua hala dan pelbagai hala, melalui pertukaran-pertukaran lawatan dan mesyuarat-mesyuarat serta juga bekerjasama dalam pertubuhan serantau maupun antarabangsa. Negara Brunei Darussalam telah banyak beroleh manfaat melalui pendekatan ini, baik dari segi memberi kefahaman mengenai adat dan tradisi kebruneian kita ni ataupun mengenai dengan apa-apa kebimbangan antarabangsa, international concerns, ke atas komitmen negara dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian antarabangsa. Kita juga telah banyak menimba pengalaman, meningkatkan keupayaan dan kepekaran dalam pelbagai bidang serta juga menambah peluang-peluang perdagangan dan pelaburan. Ini tidak terhad kepada Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri sahaja, bahkan dilaratkan dan dimanfaatkan oleh agensi-agensi kerajaan yang lain dan juga pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan. Oleh yang demikian adalah amat penting bagi negara untuk terus mengukuhkan lagi hubungan diplomatik serta kerjasama dengan negara-negara sahabat bagi memastikan strategi dan pendekatan dasar luar negara kita dapat dijalankan dengan baik. Setakat ini negara telah menjalin hubungan diplomatik dengan 171 buah negara. Negara Brunei Darussalam juga akan terus berpegang kepada prinsip multilateralism, menyokong tujuan dan prinsip-prinsip United Nations Charter serta mematuhi undang-undang dan komitmen antarabangsa yang sudah kita sertai secara penuh. Sementara itu, negara Brunei Darussalam memberi keutamaan kepada keahlian dan kerjasamanya di dalam ASEAN semenjak menjadi ahli sebagai satu pertubuhan yang menggalakkan perbincangan dan kerjasama serta mencapai keputusan secara konsensus di antara ahli-ahlinya dan rakan-rakan serantau. ASEAN memainkan peranan penting dalam menjadikan rantau ini di antara rantau yang paling stabil dan makmur. Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua menegaskan secara kolektif bersama negara ahli ASEAN yang lainnya, negara Brunei Darussalam boleh memainkan peranan yang lebih besar terhadap perkara-perkara serantau dan antarabangsa. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan menghuraikan kepentingan tersebut dalam ucapan mukadimah usul peruntukan Kementerian Pertahanan yang turut menyentuh mengenai persiapan negara yang akan mempengerusikan ASEAN tahun depan. Pada tahun hadapan, negara Brunei Darussalam akan sekali lagi mempengerusikan ASEAN. Dengan ini, kita akan dapat memperlihatkan lagi keupayaan kita dalam mengadakan mesyuarat yang bertaraf antarabangsa dengan berkesan. Kita seharusnya boleh mengambil peluang untuk mengeratkan hubungan dengan negara-negara anggota ASEAN dan rakan-rakan dialognya untuk bekerjasama di antara satu sama lain bagi mencapai matlamat bersama serta mempamerkan dan mempromosikan negara kita sebagai sebuah negara yang aman dan damai di mana penduduknya hidup berharmoni di antara satu sama lain serta juga mempromosikan potensi sebagai destinasi pelaburan dan pelancongan. Ianya juga akan memberikan peluang bagi rakyat dan orang ramai untuk memahami lebih lanjut dan menghargai apa artinya menjadi sebahagian masyarakat ASEAN Community yang tetap berorientasikan dan berpusat kepada kepentingan rakyat. Dalam membuat persiapan ASEAN 2021 ini, Jawatan Kuasa Kebangsaan ASEAN 2021 telah ditubuhkan sejak tahun lepas, berserta juga jawatan kuasa kerja berkenaan bagi memulakan persiapan-persiapan dari sudut substantif maupun logistik dalam memastikan sidang-sidang kemuncak
dan mesyuarat-mesyuarat di pelbagai peringkat yang akan diadakan di negara Brunei Darussalam dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur. Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri melalui pejabat-pejabat perwakilan negara Brunei Darussalam di luar negara akan terus berusaha menyediakan perkhidmatan konsular dan membantu rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang berada di luar negara sekiranya diperlukan. Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua menekankan semua rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang tinggal dan melancong luar negara untuk mendaftar dalam sistem e-register di laman web Kementerian Luar Negeri bagi memudahkan pihak perwakilan untuk berhubung dengan mereka sekiranya berlaku sebarang kecemasan di mana mereka berada. Dalam menjawab soalan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid berkaitan bentuk kerjasama hal ehwal konsular, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua menjelaskan consular assistance adalah mustahak dan ia berkait dengan e-register. Menyentuh tentang hal ehwal konsular pula, apakah bentuk kerjasama yang lain yang telah dilaksanakan secara segera dengan negara yang ada hubungan diplomatik selain daripada contoh permasalahan COVID-19 di China? Dengan adanya e-register, konsular-konsular, pejabat konsular di Brunei maupun di perwakilan di luar negeri dapat dengan serta-merta mengalert ada rakyat Brunei di kawasan tersebut dan perlu bantuan. Sekiranya terjadi gempa bumi ataupun kebanjiran, kebakaran seperti di Australia, setiap kali ada bencana-bencana alam, pejabat-pejabat perwakilan sudah ada berapa nombor, berapa orang rakyat Brunei ataupun penduduk Brunei yang berada di kawasan tersebut dan menghubungi diorang secepat boleh untuk mengetahui keadaan sebenarnya on the ground. Dan kalau perlu, mereka akan juga pergi ke tempat-tempat berkenaan untuk berjumpa dan meneliti keadaan sebenar rakyat dan penduduk Brunei. So, yang consular assistance adalah lebih efektif sekiranya ianya tahu di mana rakyat Brunei itu berada. Dan untuk mengetahui di mana rakyat Brunei itu berada, kita perlu membuat e-register. Pada sesi persidangan sebelah petang tadi, Dewan turut meluluskan peruntukan belanjawan Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di bawahnya bagi tahun 2020-2021 sejumlah RM853,14,315. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua ketika membentangkan usul tersebut berkata kementeriannya akan terus bekerjasama dengan kementerian-kementerian dan agensi-agensi yang berkenaan ke arah meningkatkan lagi produktiviti serta perkhidmatan yang berkualiti kepada orang awam. Yang Berhormat turut mengongsikan beberapa inisiatif belanjawan kementerian berkenaan. Antaranya, meneruskan Fiscal Consolidation Program, meneliti kesesuaian untuk menguruskan pengurusan fasiliti ataupun facility management secara outsource atau PPP, menyediakan economic blueprint dan industry roadmap, meneroka dan menggalakkan peluang-peluang dan aktiviti pelaburan dengan menarik pelaburan-pelaburan langsung asing yang berkualiti bagi mencepatkan lagi usaha pembangunan sektor swasta di negara ini, sekaligus dapat menjana peluang pekerjaan, mempertingkatkan kapasiti dan kemahiran sumber tenaga manusia, pegawai dan kaki tangan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan jabatan-jabatan di dalamnya, melalui pelaksanaan program pembangunan kapasiti yang berstruktur dan berterusan, dan mengadaptasi revolusi perindustrian keempat, Industrial Revolution 4.0, dan ekonomi digital dengan melaksanakan beberapa projek
antaranya seperti Centralized Business and Finance Database, Sistem Kebajikan Negara, One Common Billing System, Treasury Accounting and Financial Information System 2 atau TAFIS 2, pengintegrasian TAFIS 2 dengan Government Human Resource Management System atau GHRMS untuk menggantikan sistem Government Employee Management System GEMS, menaik taraf Brunei Darussalam National Single Window VDNSW2, Vehicle Exit Entry System, penyediaan Electronic Certificate of Origin melalui ASEAN Single Window, dan E-General Data Dissemination System untuk pengibaran perangkaan melalui online. Dewan menangguhkan sidangnya dan akan disambung semula pada hari Sabtu bermula pukul 9.15 pagi. Di sini dikongsikan makluman penting sebagai langkah keselamatan dan pengawalan penularan jangkitan COVID-19 yang diisytiharkan sebagai pandemik global oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara tidak akan dibukakan bagi orang ramai untuk mendengar dan melihat pemesyuaratan Majlis Mesyuarat Negara yang sedang diadakan pada masa ini. Bagi mengikuti perkembangan persidangan Majlis Mesyuarat Negara, layari laman sesawang rasmi www.majlismesyuarat.gov.bn serta siaran berita dan laporan harian persidangan Majlis Mesyuarat Negara. Perkara ini akan mula berkuat kuasa mulai hari Sabtu 14 Mac 2020 sehingga selesai persidangan. Sekian saja laporan khas untuk malam ini. Kita kembali bersama Razik dan Rofizah untuk mengikuti berita seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.